Okey, selamat petang kepada semua pelajar. Hari ini kita akan mula belajar bab 5, perdagangan dan kewangan antarabangsa. Okey, belajar boleh rujuk kepada nota masing-masing muka surat 1. Okey, bahagian pertama, sebab wujudnya perdagangan antarabangsa. Pelajar boleh isi tempat kosong dalam nota masing-masing. Okey, oleh sebab bahagian ini merupakan fakta. Jadi, selepas isi tempat kosong, kamu boleh baca sendiri fakta yang terdapat dalam nota yang cikgu edarkan. Selepas itu, bahagian kedua adalah faedah yang boleh diperolehi daripada perdagangan antarabangsa. Pelajar boleh rujuk kepada nota masing-masing muka surat 1 dan muka surat 2. Okey, terdapat 4 fakta, 4 faedah yang boleh diperolehi daripada perdagangan antarabangsa. Isi tempat kosong dalam nota masing-masing. Okey, untuk kedua-dua bahagian ini, muka surat 1 dan muka surat 2 nota, setelah belajar baca, pelajar boleh pergi siapkan latihan objektif. Muka surat 1 bermula dari soalan STPM 2007 hingga 2018 ulangan. Dan jawapan untuk objektif ini akan cikgu kongsikan dalam grup WhatsApp kita esok. Okey, bahagian seterusnya adalah bahagian yang perlu penerangan yang lebih detail oleh cikgu. Okey, tolong beri perhatian untuk bahagian sini. Okey, 5.2, faedah pengkhususan. Terdapat dua faedah pengkhususan iaitu faedah mutlak dan faedah berbanding. Untuk memahami apa itu faedah mutlak dan faedah berbanding, dia mesti ada andaian. Terdapat beberapa andaian di sini. Okey, pelajar perlu faham. Yang A, andaian yang pertama ialah hanya dua buah negara sahaja yang berdagang. Memang dalam keadaan sebenarnya bukan sahaja dua buah negara berdagang, terdapat banyak negara yang berdagang. Tapi oleh sebab kalau kita nak memahami lebih lanjut tentang faedah mutlak dan faedah perbandingan, kita kena ada andaian. Yang pertama, hanya dua buah negara sahaja yang berdagang. Contohnya, Malaysia dan Thailand. Andaian yang kedua ialah hanya dua jenis barang yang dikeluarkan. Okey, jadi di sini andaikan negara Malaysia dengan Thailand masing-masing hanya keluarkan dua jenis barang sahaja iaitu beras dan getah. Andaian yang ketiga adalah hanya dua unit faktor pengeluaran bagi setiap negara. Apa maksudnya ini? Maksudnya, andaikan di Malaysia hanya dua orang buruh sahaja. Begitu juga di negara Thailand juga hanya dua orang buruh sahaja. Andaian yang keempat, kedua-dua negara telah mencapai guna tenaga penuh. Maksudnya, sama ada di Malaysia atau Thailand, masing-masing ada dua orang buruh. Dan kedua-dua orang buruh tersebut bekerja. Dua-dua orang memang bekerja. Andaian yang kelima ialah kedua buah negara berdagang bebas tanpa sekatan. Maksudnya sini, Thailand dengan Malaysia. Kalau kita nak ekspor barang ke Thailand, tak ada masalah, bebas hantar ekspor barang kita ke Thailand. Dan kalau Thailand nak ekspor barang dia ke Malaysia pun, tak ada masalah. Ekspor sahaja ke Malaysia. Okey, maksudnya tak ada sekatan oleh pihak kerajaan kata tak boleh barang itu masuk ke Malaysia ke, atau tak ada sekatan dari kerajaan Thailand kata barang kita tak boleh ekspor ke Thailand. Tak ada. Sini andaian yang kelima. Seterusnya andaian yang keenam, tiada kos pengangkutan dalam menjalankan perdagangan. Maksudnya barang yang kita ekspor ke Thailand atau barang yang Thailand ekspor ke Malaysia tak ada kos pengangkutan.
Okey, memanglah dalam keadaan sebenarnya ini tak mungkin, tapi untuk memahami faedah mutlak dan faedah berbanding, kita andaikan tak ada kos pengangkutan untuk menjalankan perdagangan. Okey, andaian yang ketujuh, harga relatif dan kos lepas kedua buah negara adalah malak. Untuk bahagian ini, kita akan telan lebih lanjut untuk bahagian belakang nanti ya. Jangan jelaskan kemudian. Okey, apa maksudnya faedah mutlak? Faedah mutlak maksudnya keuntungan yang diperoleh sesebuah negara kerana mengkhusus dalam pengeluaran yang negara itu lebih cekap berbanding negara lain. Maksudnya, kalau sesebuah negara dapat keluarkan sesuatu barang dengan lebih banyak berbanding dengan negara lain atau lebih cekap keluar sesuatu barang lebih cekap berbanding dengan negara lain, maka negara tersebut dikatakan mempunyai faedah mutlak dalam mengeluarkan sesuatu barang. Okey, sekarang kita lihat jadual berikut, jadual A. Okey. Sebelum pengkhususan. Okey, berdasarkan andaian tadi, kita kata terdapat dua buah negara. Jadi, dua buah negara sini adalah Malaysia dan Thailand. Dan kedua-dua buah negara, okey, menghasilkan dua jenis barang iaitu beras dan getah. Okey. Dan dalam jadual ini kita dapati Malaysia dengan satu unit buruh dapat hasilkan 20 kg beras. Dan seorang lagi buruh, dia dapat hasilkan 40 kg getah. Manakala di negara Thailand, dia ada dua buruh kan? Jadi satu unit buruh kalau disuruhkan dia keluar beras, 40 kg beras dapat dihasilkan. Okey, dan seorang lagi buruh kalau suruh dia keluarkan getah, 20 kg getah dapat dihasilkan. Maka jumlah beras yang dihasilkan oleh Malaysia dan Thailand adalah 20 campur 40 sama dengan 60. Manakala jumlah getah yang dapat dihasilkan oleh Malaysia ialah 40, campurkan getah yang dapat dihasilkan oleh Thailand 20, menjadikan 60. Okey, sekarang lihat jadual ini ya. Okey, sekarang belajar beritahu. Okey, beritahu cikgu pun tak dengar. Okey, tak apa. Sekarang tanya diri sendiri. Kita lihat beras. Okey, beras. Malaysia dapat hasilkan 20 kg beras dengan satu unit buruh. Manakala Thailand dapat hasilkan 40 kg beras dengan satu unit buruh. Okey, jadi siapa dapat hasilkan beras lebih banyak? Jawapan adalah Thailand. Jadi, gunakan pen kamu. Okey, gunakan pen kamu. Pergi bulatkan beras. Okey, untuk Thailand 40 ini. Sekarang kita lihat pula getah. Malaysia dapat hasilkan 40 kg getah oleh seunit buruh. Manakala Thailand dapat menghasilkan 20 kg getah oleh seunit buruh. Jadi, siapa lebih cekap untuk mengeluarkan getah? Jawapannya adalah Malaysia. Okey, bulatkan 40 ini. Okey, sekarang jawab soalan cikgu. Malaysia mempunyai faedah mutlak dalam pengeluaran apa? Jawapan adalah getah. Okey,
Jadi kalau di sini Malaysia mempunyai faedah mutlak dalam pengeluaran getah, maka lihat bahagian sini ya. Okey. Malaysia akan mengkhusus dalam pengeluaran apa? Jawapan adalah getah. Okey, seterusnya. Mungkin ada belajar kata, cikgu kenapa jawapan adalah getah? Okey, kita lihat sini ya. Lihat jadual. Sebab getah yang dihasilkan oleh seunit buruh di Malaysia adalah 40 unit. 40 kg, iaitu lebih tinggi berbanding dengan getah yang dihasilkan oleh seunit buruh di Thailand. Maka Malaysia dikatakan mempunyai faedah mutlak dalam pengeluaran getah. Okey, sekarang kita lihat beras. Beras, okey, Malaysia atau Thailand, mana negara yang dapat hasilkan lebih banyak beras? Jawapan adalah Thailand kan, kita sudah bulatkan tadi. Jadi, soalan seterusnya, Thailand mempunyai faedah mutlak dalam pengeluaran apa? Jawapan adalah beras. Kalau Thailand mempunyai faedah mutlak dalam pengeluaran beras, maka Thailand akan mengkhususkan dalam pengeluaran, jawapannya adalah beras. Okey, sekarang kita perlu isikan jadual B, iaitu selepas pengkhususan. Selepas pengkhususan, apa berlaku? Tadi kita sudah kata, Malaysia mempunyai faedah mutlak dalam pengeluaran getah. 1 unit buruh dapat menghasilkan 40 kg getah. Jadi, sekarang Malaysia patut khusus dalam keluaran getah. Maksudnya kedua-dua buruh kita suruh dia pergi keluar apa? Pergi keluar getah sahaja. 1 unit buruh dapat hasilkan 40 kg getah. 2 unit buruh dapat hasilkan berapa kg getah? Jawapan adalah 80. Jadi, tadi andaian kita kata ada 2 unit buruh sahaja. Sekarang kedua-dua unit buruh kita suruh dia pergi keluar getah. Ada beras dikeluarkan tak? Jawapan adalah tak ada. Jadi beras dikeluar Malaysia adalah kosong. Dan kita sudah tahu tadi, okey, Thailand akan khusus dalam keluaran beras. Okey, 1 unit buruh dapat hasilkan 40 kg beras. Jadi sekarang Thailand kalau khusus dalam keluaran beras, kedua-dua unit buruh kita akan gunakan untuk keluar beras sahaja. 1 unit buruh keluar 40 kg beras. 2 unit buruh dapat hasilkan 80 kg beras. Jadi dalam Thailand hanya 2 unit buruh sahaja. Sekarang kedua-dua unit buruh digunakan untuk hasilkan beras. Ada getah dihasilkan di Thailand tak? Jawapannya adalah tak ada. Jadi sifar getah dihasilkan di Thailand. Jadi kita nak dapatkan jumlah beras yang dihasilkan oleh Malaysia dan Thailand, iaitu 0 campur 80 adalah 80. Okey, dan jumlah getah yang dihasilkan oleh Malaysia dan Thailand adalah 80 campur 0 sama dengan 80. Okey, jadi nampak tak selepas pengkhususan di sini, okey, kita dapati jumlah beras selepas pengkhususan adalah lebih tinggi, lebih banyak berbanding dengan jumlah beras sebelum pengkhususan. Dan jumlah getah yang dihasilkan oleh kedua-dua buah negara adalah lebih banyak berbanding dengan jumlah getah yang dihasilkan oleh kedua-dua buah negara sebelum pengkhususan.
Okey, tadi kita sudah belajar, okey, negara mana yang mempunyai faedah mutlak untuk keluar beras dan negara mana yang mempunyai faedah mutlak dalam keluar getah. Dan negara yang mempunyai faedah mutlak itu lebih cekap untuk mengeluarkan sesuatu barang, maka negara tersebut akan khusus dalam mengeluarkan barang tersebut. Okey, sekarang setelah tentukan negara Malaysia dengan Thailand, masing-masing patut khusus dalam keluar jenis barang apa. Sekarang setelah khusus dalam keluar jenis barang tersebut, mereka kena tukar barang, ekspor barang mereka ke negara satu lagi. Okey, seterusnya kita akan cuba fahamkan penentuan kadar pertukaran di sini. Jadi, cuba lihat si penentuan kadar pertukaran. Kadar pertukaran beras dan getah ditentukan dengan berdasarkan harga relatif beras dan getah. Bagaimana harga relatif beras dan getah ini ditentukan? Kita kena rujuk kepada jadual A kamu. Okey, cuba lihat jadual kamu. Okey, berdasarkan jadual A ya, sebelum pengkhususan. Okey, harga relatif antara beras dengan getah di Malaysia. Okey, rujuk yang row yang cikgu tunjukkan sini. Okey, harga relatif beras dan getah. Okey, 20 kg beras, okey, bersamaan dengan 40 kg getah di Malaysia. Jadi kita isi tempat kosong di Malaysia 20 kg beras. Okey, bersamaan dengan 40 kg getah. Okey, sekarang kita cuba ringkaskan. Jadi kalau sekarang sini, cikgu ringkaskan, cikgu nak jadi 1 kg beras. 1 kg beras bersamaan dengan berapa kg getah? Berapa? Jawapan adalah 2 kg getah. Okey? Okey. Bagaimana harga relatif beras dan getah di Thailand? Okey, kita lihat row yang cikgu tunjukkan sini. Di Thailand, 40 kg beras bersamaan dengan 20 kg getah. Jadi di sini kita isikan dulu. Kita isikan 40 kg beras bersamaan dengan 20 kg getah. Okey, dan kita juga kena ringkaskan. Jadi atas sini kita jadikan beras 1 kg, bawah Thailand pun kita jadikan 1 kg. Okey, jadi 1 kg beras bersamaan dengan berapa kg getah di Thailand? Jawapan adalah 0.5 kg getah. Okey. Oleh itu, kadar pertukaran antara bangsa yang menguntungkan Malaysia dan Thailand mesti tetap di antara. Kita kena lihat yang ini dan yang ini. Okey, masing-masing 1 kg kan. Mesti letak di antara 1 kg beras sama dengan 0.5 kg hingga 2 kg getah. Okey, nampak tak di Malaysia 1 kg beras, di Thailand pun 1 kg beras. Di Malaysia 1 kg beras bersama dengan 2 kg getah. Di Thailand 1 kg beras sama dengan 0.5 kg getah. Jadi di sini 1 kg beras kita letak di bawah dan bersamaan dengan kadar pertukarannya mesti letak antara 0.5
hingga 2 kg. Okey. Andaikan kedua-dua negara bersetuju kadar pertukaran adalah 1 kg beras sama dengan 1 kg getah. Okey, sekarang kita buat andaian dia 1 kg beras sama dengan 1 kg getah. 1 kg getah ini, okey, satu letak di antara 0.5 hingga 2 kan? Okey. Tapi mungkin ada pelajar tanya, cikgu, boleh tak saya letak 1 kg beras bersamaan dengan 0.8 kg getah? Jawapannya, boleh. Selagi kg getah yang kamu letakkan itu adalah antara 0.5 hingga 2. Jawapan adalah boleh. Okey, ataupun ada pelajar kata, cikgu, boleh tak saya letak 1 kg beras sama dengan 1.8 kg getah? Jawapan pun boleh. Okey, sebab 1.8 letak antara 0.5 hingga 2 kg. Okey. Mungkin ada pelajar tanya, cikgu kenapa pilih 1 dan bukan pilih 0.8 ke atau 1.8? Okey, kenapa pilih 1? Sebab nanti barang tukar dengan barang, 1 tukar dengan 1 lebih senang. Kalau kita pilih nombor bulat, nanti kiraan kamu di bawah seterusnya akan jadi lebih senang, tak menyusahkan. Kalau you nak letak 1.8 pun tak ada masalah, boleh juga. Okey, setelah kita tentukan kadar pertukaran, kita sekarang nak berdagang antara Malaysia dengan Thailand. Okey. Dan kita nak lihat faedah atau keuntungan setelah perdagangan antara bangsa dijalankan oleh kedua-dua buah negara tersebut. Okey. Sekarang, andaikan kedua-dua negara bersetuju untuk mengeksport separuh daripada keluaran mereka seperti Okey, pelajar kena isi tempat kosong. Okey, andaikan kedua-dua buah negara bersetuju untuk mengeksportkan separuh daripada keluaran mereka. Okey, tadi Malaysia khusus dalam keluaran apa? Malaysia khusus, rujuk balik jadual B ya. Malaysia khusus dalam keluaran getah. Okey, jadi sekarang Malaysia setuju okey, mengeksport separuh daripada keluarannya ke Thailand. Jadi separuh daripada keluaran dia adalah berapa? Adalah 40. Okey. Jadi 40 kg getah dieksport ke Thailand. Jadi Malaysia sendiri keluar 80 kg getah. Sudah ekspor 40 kg ke Thailand. Sendiri tinggal berapa? 40 kg. Okay. Sekarang, mengikut kadar pertukaran yang kita tentukan tadi, 1 kg beras sama dengan 1 kg getah. Jadi sekarang, Thailand sudah terima 40 kg getah daripada Malaysia. Okey, dan kita sudah dimaklumkan bahawa tadi Thailand akan khusus dalam keluaran beras. Sekarang Malaysia sudah hantar 40 kg getah ke Thailand. Thailand juga perlu ekspor berapa kg beras ke Malaysia? Jawapannya, kalau ikut kadar pertukaran 1 kg beras sama dengan 1 kg getah. Jawapannya, okey, 40. Dan Thailand sendiri juga khusus dalam keluaran beras 80 kg kan. Jadi sekarang dia keluar 80 kg, sudah ekspor 40 kg ke Malaysia. Sendiri tinggal berapa? 40 kg. Jadi jumlah keluaran beras kedua-dua negara tetap 80 kg. Okey. Apakah faedah yang dinikmati selepas perdagangan?
Okey. Untuk pelajar lebih senang faham, cikgu pindahkan jadual A cikgu ke bahagian sini ya. Tapi untuk nota masing-masing, pelajar boleh rujuk jadual A dalam muka surat 2. Okey. Jangan rujuk nota dulu. Cuba dengar penerangan guru di sini dulu. Okey, kita lihat sebelum pengkhususan. Sebelum pengkhususan, Malaysia dapat menikmati 20 kg beras dan 40 kg getah. Selepas pengkhususan dan selepas perdagangan antarabangsa. Okey, apa yang kamu dapati di sini? Nampak tak? Beras yang dinikmati oleh Malaysia adalah lebih banyak berbanding dengan sebelum perdagangan antarabangsa atau sebelum pengkhususan. Okey, jadi faedah pertama ialah Malaysia memperoleh tambahan 20 kg beras. Okey, sekarang kita lihat pula getah kekal kan. Selepas perdagangan antarabangsa, getah yang dinikmati Malaysia 40 dan getah yang dinikmati sebelum pengkhususan pun 40. Jadi tak ada perubahan sini ya. Okey, sekarang kita lihat apakah perubahan, apakah faedah yang dinikmati oleh Thailand. Okey, Thailand. Selepas perdagangan antarabangsa, beras yang dinikmati oleh Thailand 40, okey, berbanding dengan sebelum pengkhususan, kuantiti beras yang dinikmati oleh Thailand adalah 40 sama. Jadi tak ada perubahan di sini. Kita lihat pula getah bagaimana. Okey, di sini kita dapati kuantiti getah yang dinikmati oleh Thailand adalah 40 selepas perdagangan antarabangsa. Okey, lebih tinggi berbanding dengan kuantiti getah yang dinikmati oleh Thailand sebelum pengkhususan. Jadi faedah kedua ialah Thailand memperoleh tambahan 20 kg getah. Okey, dan seterusnya kita lihat jumlah. Nampak tak jumlah selepas perdagangan antarabangsa untuk kedua-dua beras dan getah adalah lebih tinggi berbanding dengan jumlah beras dan getah yang dihasilkan sebelum pengkhususan. Jadi, faedah yang ketiga, jumlah keluaran dunia bagi beras dan getah bertambah daripada 60 kg kepada 80 kg. Malaysia. Okey, kita teruskan. Ini adalah tambahan. Tiada dalam nota pelajar. Okey, dengar dulu. Okey, jangan salin apa-apa. Dengar dulu, salin kemudian. Okey. Tadi kes yang sebelum ini, kita kata kadar pertukaran adalah 1 kg beras sama dengan 1 kg getah. Sebelum ini ya. Tapi kes yang baru cikgu nak terangkan sini, apa terjadi kalau kadar pertukaran adalah 1 kg beras. Okey, sama dengan 0.8 kg getah. Okey, kita lihat apa berlaku kalau kadar pertukaran ini kita berubah. Okey. Jadi di sini andaikan Thailand bersetuju untuk mengeksport separuh daripada berasnya. Tadi kita sudah kata Thailand khusus dalam keluaran beras, iaitu jumlah beras yang dapat dihasilkan oleh 2 unit buruh, iaitu semua buruh di Thailand adalah 80 kg. Sekarang kalau Thailand dia setuju untuk ekspor separuh dari beras ke Malaysia. Jadi, beras yang ekspor ke Malaysia adalah separuhnya iaitu 40 kg. Okey,
beras sendiri pun tinggal lagi 40 kg beras. Jumlahnya masih 80 kan? Okey. Sekarang, kalau ikut kadar pertukaran yang dipersetujui, 1 kg beras sama dengan 0.8 kg getah. Okey. Sekarang Thailand sudah hantar 40 kg beras atau mengeksport 40 kg beras ke Malaysia. Jadi, berapa getah patut Malaysia eksport kepada Thailand? Okey, berapa? Kira berapa? Pelajar kira dulu berapa? Okey, jawapannya adalah 0.8 kali dengan 40 sama dengan 32 kg. Okey, maksudnya tadi Malaysia sendiri kursus dalam keluaran getah sebanyak 80 kg getah dapat dihasilkan. Jadi sekarang Malaysia akan ekspor tukar, okey, Thailand hantar pada kita 40 kg beras. Kita kena hantar Thailand atau ekspor kepada Thailand 32 kg getah. Malaysia sendiri keluarkan 80 kg getah. Sekarang sudah ekspor 32 kg ke Thailand. Sendiri tinggal berapa? Jawapannya berapa? Kira. Jawapan adalah 80 keluar sendiri. Tolak 32 sudah hantar ke Thailand. Sendiri tinggal 48. Okay, jadi jawapan adalah 48. Jumlah getah masih sama dengan 80 kg. Okey, sekarang kita lihat apakah faedah keuntungan selepas perdagangan antarabangsa. Okey, kita cuba lihat Malaysia dulu. Malaysia dulu. Okey, beras yang dinikmati oleh Malaysia selepas perdagangan antarabangsa 40. Lebih tinggi berbanding dengan kuantiti beras. Okey, di Malaysia sebelum pengkhususan. Okey, bagaimana pula dengan getah? Kuantiti getah yang dinikmati oleh Malaysia selepas perdagangan antarabangsa 48 pun lebih tinggi berbanding dengan getah yang dihasilkan oleh Malaysia sebelum pengkhususan. Jadi, faedah pertama, Malaysia memperoleh tambahan 20 kg beras dan 8 kg getah. Okey. Bagaimana pula dengan faedah yang dinikmati oleh Thailand? Kita cuba lihat Thailand. Thailand selepas pengkhususan adalah selepas perdagangan antarabangsa adalah 40 kg beras. Berbanding dengan sebelum pengkhususan sama kan? Okey, tak ada faedah untuk beras. Bagaimana pula dengan getah? Okey. Getah yang dinikmati oleh Thailand selepas perdagangan antarabangsa adalah 32 kg. Lebih tinggi berbanding dengan kuantiti getah sebelum pengkhususan. Okey, jadi Thailand memperoleh tambahan 12 kg getah. Okey, dan akhirnya samalah jumlah keluaran dunia bagi beras dan getah bertambah daripada 60 kg kepada 80 kg. Okey, jadi nampak tak
untuk bahagian sini, okey, cuma nak jelaskan di sini sahaja. Yang penting kadar pertukaran yang ditetapkan, okey, mesti letak di antara lingkungan kadar pertukaran kedua-dua buah negara. Okey. Jadi kalau kadar pertukaran letak di antara lingkungan kadar pertukaran antara kedua-dua buah negara, ia akan menguntungkan kedua-dua buah negara. Contoh kes satu tadi ya, 1 kg beras sama dengan 1 kg getah, di mana kedua-dua buah negara menikmati keuntungan atau faedah. Dan kes ini pula 1 kg beras sama dengan 0.8 kg getah. Nampak, kedua-dua buah negara juga menikmati keuntungan di sini, iaitu barangan yang dinikmati oleh kedua-dua buah negara adalah lebih tinggi berbanding sebelum pengkhususan. Okey, latihan tambahan. Selain daripada menjawab soalan objektif muka surat 1, okey, pelajar juga perlu siapkan 3 soalan objektif yang cikgu senaraikan dalam skrin ini. Okey. Itu sahaja untuk hari ini. Duduk diam-diam di rumah. Okey, siapkan kerja ekonomi. Sekian, terima kasih.